Kalau extension berlaku dekat 3, 5 dengan 1 tak ada extension. Extension cuma berlaku dalam salah satu untuk fraktal yang sama. Extension cuma berlaku sekali. Dia tak boleh berlaku 3-3 panjang, pelik, apa dia. Tu tak boleh. Kalau nak extend satu je. Satu lekuk daripada yang membawa kepada arah. Sama ada 1, 3 dan 5. Lazimnya untuk pasaran mata wang, indeks, saham, kita akan nampak lekuk 3 yang extend. Kalau kita melihat kepada komoditi, ada masanya kita akan nampak lekuk 5 yang extend. Itu adalah untuk lekuk 5. Dan kalau ini merupakan keseluruhannya pergerakan motif, lekuk 5 wajib mempunyai divergence. Price membuat higher high, oscillator ada divergence. Maksudnya momentum oscillator seperti RSI menunjukkan pergerakan momentum tidak velocity. Ini kalau kita RSI ni velocity, laju harga tu biarpun dalam price membuat higher high, ini tak buat higher high. Itu adalah untuk motif. Kalau kita nampak memang sah 5 lekuk, memang sah membuat pergerakan ke atas. Sini ada 1618, tapi lekuk 5 dia, lekuk 5 dalam ni tak ada divergence. Ini tak boleh jadi lekuk 3. Boleh Jo? Boleh Kimi? Itu mungkin merupakan ini itu mungkin merupakan 1, 5, A atau C. Dia kalau tak ada divergence, kalau ada divergence, kalau kita sedang menjangka lekuk 3, itu lekuk 3. Tapi kalau kita sedang menjangka lekuk 3, 5 dia tak ada divergence, dan itu bukan lekuk 3. Divergence dilihat dalam H1, H4 ke bawah. Kalau berlaku divergence dekat H1, time frame bawah dia semua kena ada divergence. Faham? Kalau dekat H4 tak ada divergence, H1 ada divergence, H1 ke bawah semua kena ada divergence. Boleh? Itu semua dalam nota sebenarnya. Ada soalan setakat ini? Ini cuma review. Ini cuma apa yang kita dah cover sebelum ni. Kering tekak. Kalau ada soalan, tolong tanya sekarang. Kita nak habiskan bab sebelah sini. Kita nak masuk bab sebelah ini. Sebabnya besok kita dah cerita pasal dinamik. Sambil-sambil tu kita cover lah dinamik kan. Tapi besok saya tak akan cerita asas-asas ni. Saya cuba remind sahaja. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tolong stop saya sekarang dan tanya. Mel saya tahu tengah pening. Apa benda Zul cerita ni? Dia nak ambil screenshot, tapi screenshot dia keluar benda ni pula. Kalau ada soalan, tolong tanya sekarang. Sebelum sebab besok kita dah nak cerita macam sekarang kan. AUD naik, Euro jatuh. Sekarang ni AUD start jatuh bersama Euro. Tengok Euro AUD apa cerita, GBP AUD apa cerita sekarang. Maksudnya dia tak boleh lekuk 3 dah. Itu semua cuma revision. Kita ulang balik apa yang bagi siapa yang baru ikut, minta maaf. Anda kena tengok recording yang lama-lama sebelum ni. Saya rasa ada somebody yang record. Okey. Kalau tak ada soalan, saya buang semua ni dulu. Okey. Kita terus masuk kepada struktur korektif. Ingat ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2 dan 3. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Semua kalau kita tengok western barat, teori mengenai struktur di dunia barat
termasuklah Elliott wave, semuanya berasal daripada, hampir kesemua, saya kata majoriti lah, berasal daripada Dow teori, teori Dow. Ada 6 tenet dalam teori Dow, termasuklah mengenai trend. Okey. Beza dia di antara Elliott wave, beza utama dia di antara Elliott wave dan Dow teori adalah kepada principle of fractal, pecahan. Dalam Dow teori dia ada untuk pecahan high low, higher high, higher low. Bila anda gunakan high low, higher high, higher low tu, itu Dow teori. Itu principle kepada Dow teori. Dan wave dalam wave, maksudnya pergerakan yang kecil membawa kepada yang besar. Itu semua adalah benda dalam Dow teori, kalau nak tahu. Kalau tak tahu, tolong jangan buka chart dahulu. Dow teori, semua pedagang yang ada chart menggunakan high low, menggunakan structure, menggunakan support resistance, kena tahu Dow teori. Itu benda asas sebelum anda download MT4 ataupun MT5 ataupun lain-lain platform. Kalau tak tahu Dow teori, tak boleh sebut secara direct dia, 6 tenet dia, tolong jangan letak duit dahulu. Okey? Belajar dahulu Dow teori. Ikut sesi Imran, tanya Imran mengenai Dow teori. Ikut sesi Imran. Sebab Imran akan sentuh secara mendalam setiap satu-satu teori, satu-satu price action punya sistem. Ichimoku dan lain-lain, semua dia cerita satu-satu. Ikut sesi Imran. Tanya Imran mengenai Dow teori tu. Okey. Now, apa yang diceritakan perbezaan utama oleh dalam Elliott wave dengan Dow teori adalah benda ni. Elliott memberikan definisi khas kepada struktur. Apabila kita katakan ini adalah pergerakan membawa kepada arah yang sebelah kiri ini, jadi menurut maaf batuk sikit. Okey. Menurut Elliott, yang membawa kepada arah ni ada 3 jenis pergerakan dia. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 motif. Ataupun motif dengan extension 1, 3, 4 dan 5. Kalau ini adalah extension. Ataupun extension 3. Ataupun extension 5. Okey. Dan satu lagi adalah pergerakan diagonal. Itu adalah apa beza dia. Beza dia, Elliott menceritakan pecahan kepada pergerakan yang trending tu. Dia berikan definisi kepada struktur dia. Okey. Jadi untuk pergerakan motif yang sebelah kiri ni, ini rupa-rupa dia. Sama ada rupa yang 1 ni, rupa yang 2 ni, ataupun rupa yang 3 ni. Okey. Manakala untuk struktur korektif dan kesemua ni akan melengkapkan satu cycle. Maksudnya kalau 1, 2, 3, 4, 5 habis, sama ada 5 tu adalah merupakan 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam jenis-jenis 3 bentuk pergerakan ni. Okey, melengkapkan satu. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5 ni melengkapkan satu lagi yang besar. Yang di sini melengkapkan satu lagi yang besar di sini. Satu. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ataupun 3. Ataupun 5. Tu maksud dia lah. Pecahan dia melengkapkan satu yang lebih besar. Okey, itu adalah apa yang definisi khas diberikan oleh Elliott kepada jenis dan struktur serta pecahan jenis struktur dia yang membentuk pergerakan berarah tu. Boleh? Okey.
Now kita move on yang sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan ni pergerakan correction kepada pergerakan motif di sebelah kiri dia. Saya tak panggil structure motif. Saya gunakan bahasa yang khas sikit ya. Saya panggil yang sebelah kiri ni sebagai dalam ni. Dengar benda ni Kimi ya. Tolong dengar benda ni ya. Semasa dia berada di sini, ya, sampailah dia break ini. Jo dengar benda ni ya. Okey, bahasa yang saya gunakan agak khusus sikit ya. Ini adalah sistem ya. Okey. Semasa dia berada di sini, kita ada something yang saya panggil sebagai sebagai motif sequence. Motif sequence wujud apabila kita ada pergerakan ini. Kalau di sini kita ada breakout dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ataupun pecahan-pecahan dia 5, 9, 13, 17 tambah 4, tambah 4, tambah 4. Pecahan ini yang merah yang sebelah ni. Masa ni kita ada motif sequence siri ya. Low, high, higher low, higher high. Yang di sebelah ni tak kisah sama ada dia 3 ke ataupun 5 ke. Okey, ini kita panggil sebagai incomplete, tak lengkap lagi. Okey. Belum cerita 2 fractal. Ini pasal incomplete, tak lengkap lagi. Kalau kita ambil Fibo extension untuk 3 lekuk pertama tu bila breakout. Bila dia breakout, kita dah ada sequence. Kita dah ada siri. Kita dah ada siri pergerakan. Low, high, higher, low, high, high. Syarat dia, yang di sini kena kiraan motif. Ini tak perlu motif. Tapi yang di sini, ini tak perlu motif. Ini tak perlu motif. Tapi yang di sini wajib. Yang di sini wajib kiraan motif. Dan pada waktu itu kita ada sequence. Kita ada siri pergerakan. Okey. Kalau dia terus naik seperti sekarang ni yang kita tunjukkan dalam chart ni. Okey. Ingat, yang kecil membentuk yang besar. Kalau kita cuma tengok, saya padam semua ni. Sekarang ni, pada waktu sekarang ni, kita buka chart nampak pergerakan ini. Seperti yang kita nampak dekat Bitcoin contohnya. Apa Ustaz Muhammad ni call saya pula. Sekejap. Seperti yang anda nampak dekat Bitcoin contohnya. Ni senang sikit saya ambil contoh sebab dia adalah satu yang chart yang penuh Bitcoin lah. Okey. Ni adalah chart monthly untuk Bitcoin. Okey. Ni senang sikit saya guna contoh Okey, kalau kita lihat chart yang ini. Chart ni bermula dari permulaan dia lah. Ni Bitcoin ni instrumen yang dikira agak baru Okey, dan kita nampak 1, 2, 3, 4 dan 5 berakhir dengan divergence. Kalau anda pembeli, anda menjangkakan ini tadi adalah 5 tadi, yang sebelah kiri ni. Sekiranya anda nampak pergerakan dalam 3, adakah ini memberikan anda tempat nak membeli atau tak?
Yang kecil dalam tu boleh diagonal tak bang? Lebih khusus first fractal dia boleh tak wujud diagonal? Kat mana ni Fi? Alamak, kita dah pergi cat Bitcoin. Yang mana? Yang tadi tu. Yang pecah ni. Yang kecil ni. Fifi punya lag jauh sangat. Yang ini boleh? Sebab ini adalah dikira sebagai satu. Kalau ingat tak? Saya ada sebut yang alamak, yang tadi, yang inilah kita tengah cerita yang ini. Yes. Diagonal, extension ataupun motif. Ingat tak? Saya ada sebut. Kalau kita menjangka wave 3, apa paling kurang wave 3? Paling kurang untuk analisa. Syarat asas 0.618. Kalau kita sedang menjangka paling kurang 0.618 wave 3. Semalam ke 2 hari lepas pun minggu lepas pun saya ada sebut. Paling kurang untuk lekuk 3. Kalau kita analisa, siapa ingat? Masa kita sedang menjangka lekuk 3, kita jangkakan lekuk 3 berakhir dekat 100%. Sebab apa kita jangkakan 100%? Sebab kalau the moment dia sampai 100%, kita tak ada lagi sequence yang kita boleh trade. Tu sebab dia. Nampak tak? Semua ni berkait-kait. Semua dia satu yang lengkap tau. Satu dia punya ni Okey, balik kepada chart Bitcoin ni. Kalau anda melihat kepada chart monthly ataupun chart weekly, adakah anda dah ada low, high, higher low, higher high di sini? Ini kita considerkan sebagai satu lekuk. Okey, dan kita sedang menunggu pergerakan correction. Faham? 3, 4, 5, kita sedang menunggukan pergerakan correction ini, yang ini. Okey, kalau anda seorang pembeli, pedagang, adakah ini dah ada sequence tak? Belum kan? Maksudnya, di sini ada banyak bentuk yang boleh belum ada. Belum ada sequence. Kalau anda seorang trader, untuk trader, di sini belum ada sequence yang kalau ini berlaku, then anda ada sequence. Apa tu? The moment ini melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dia break lagi. Ingat, breakout ini kena sama seperti yang tadi, iaitu pergerakan motif ataupun pergerakan berarah. 5, 9, 13. The moment dia breakout ini. Okey, balik semula kepada kita punya okey, yang sebelah kanan ni, ataupun corrective sequence, dia terbahagi kepada 2 kategori. Kategori pertama adalah simple structure. Structure mudahlah, simple structure. Terbahagi kepada 3 jenis.
ataupun pecahan-pecahan dia semua ada 5. Sabar dulu. Yang pertama dikenali sebagai zigzag ataupun struktur 5, 3 dan 5. Okey. Maksudnya dalam ni pecahan lekuk-lekuk dia akan dibentuk oleh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan secara besarnya itu adalah yang hitam kita tengok sebelah ni. 1, 2 dan 3. 5 dan 3 dan dia punya fraktal ataupun pecahan nombor dia adalah ikut yang di sebelah ni, tandakan dengan menggunakan A, B dan C. A, B dan C. Sama 1, 2, 3, 4, 5. Maksud fraktal tu adalah kepada nota. Saya gunakan nombor biasa sahaja kat sini. Dan pecahan dalam ni, yang dalam-dalam ni, kalau kita katakan inilah dalam minor 1, 2, 3, 4 dan 5, itu adalah sama penandaan yang ini. Sama fraktal yang dalam ni. Dalam ni pun ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fraktal dia sama. Okey. Jadi sifat-sifat yang dalam ni pun A pun sama seperti yang anda lihat kepada yang sini. Maksudnya A pun boleh dibentuk di sini. Benda sama. C juga adalah satu motif structure ataupun motif sequence. 5 dan 5. Benda sama. Maksudnya kalau kita ada C kat sini, ini pergi ke atas. 1, 2, 3, 4 dan 5 sampai menuju 100% dan itu adalah C. Benda sama. Boleh? Ataupun sini C ni tak break awal, tak break atas lah. Ada soalan untuk yang ni. Ingat satu yang saya guna pakai bila kita melihat C kat sini, Fibo level dia, bila kita ambil daripada permulaan, maksudnya daripada atas ni, kepada sini, dan kepada B, anda akan kira benda ni cuma bila keadaan ini berlaku. Nombor 1, harga melangkaui A. Harga melangkaui A. Itu yang pertama. Ada dua. Ada dua. Kalau anda trading untuk zigzag structure. Yang pertama, harga melangkaui A. A hitam tu. Apakah syarat kita yang kedua? Syarat kita yang kedua, ingat, A ni kena ada, tak kisah dia diagonal ke apa ke, A kat sini kena ada apa? A kat sini kena ada divergence. Ingat, sama dengan 5 kat sini. Cumanya kalau dia diagonal pun dia kena ada divergence. Dekat oscillator 3, 4, 5. Dekat sini kena ada divergence. Lepas tu ini divergence dia. Okey, di sini kita ada divergence. Price level untuk A kat situ, RSI level, momentum level untuk A kat situ, contoh. Dan seterusnya, price buat B, B mungkin boleh jauh-jauh, boleh menaik atas ni, tak kisah untuk B, apa rupa B lah. Lepas tu, bila menurun balik, 1, 2, yang lekuk 3 ni, lekuk 3 dekat sini, kena membatalkan divergence di sini. Maksudnya kena lower level daripada bacaan RSI 5. Dia boleh tak, so ingat 5 kat sini pun akan ada divergence. Yang 3 ni, 3 of C, RSI dia kena membatalkan
ataupun lebih daripada 5 of A RSI. Masa tu baru anda tarik benda ni. Faham tak? Masa tu barunya anda letakkan limit order untuk zigzag. Dua syarat ni ini ada dalam nota sebenarnya. Mel dah pening. Tadi mula-mula dapat ikut. Sekali dia dah pening dah. Yang ini Yang ini kena batalkan divergence di belakang. Sini ada divergence kan, dia kena batalkan. Yang lekuk 3 ni lekuk 3 ni kena batalkan divergence dia. Boleh? Oi, kita baru satu ni. Alamak. The moment itu berlaku, barulah anda tarik Fibo. Dan baru anda letakkan order. Katalah 3 ni dah sampai 100%. 4. Boleh tak lagi letak order? Boleh? Anda macam mana letak order macam ni? Katalah 3 ni kan, dia dah batalkan, tapi 3 dah kita tarik Fibo ni, 3 dah sampai 100%. Macam mana tu? Macam mana cara nak entry dia? Ni saya masuk dalam sikit macam mana nak entry dia. Kita nampak ini semua satu structure. RSI dia tak ada reset. Maksud reset ni dia tak pergi ke atas macam ni. Kan? Tak ada benda, dia tak break structure ni. Ini masih 4 valid. Dia naik 4. Macam mana kita nak enter? Ini 3 dah masuk 100%, ini 4, turun balik. Ataupun start naik, nampak macam naik. Tapi momentum dia tak ada, momentum dia lekat. Momentum dia tak break, momentum tak break. Macam mana anda nak entry? 3 dah sampai 100%, terlebih sikit 4, benda tengah gerak macam ni. Macam mana kita nak entry? Yes, anda tarik 3, anda ambil 4 untuk Fibo retracement. Tarik dari kiri ke kanan. Entry dekat 123.6 di sini. Inverse Fibo. Stop loss tetap bawah 0.618, structure besar. Ini saya tak letak dalam nota sebab itu proprietary tapi kita mungkin akan melihat benda tu kepada contohnya seperti Dow. Dekat Dow alamak, mana pula Dow? Okey, kejap kita mungkin akan melihat benda tu kepada US 30 kat sini nanti. Yang besar ni, dalam ni. Yang dalam ni. Yang di dalam ni. Yang di dalam ni mungkin akan ke laut sikit. Kalau anda letakkan order di sini, ni tak dapat. Jadi anda kena ambil yang ini. Ini satu structure kan. Kita katakan masih ke bawah kan. Anda tak dapat kata dia habis sini. Itu tak kena. Itu structure besar kan. Jadi anda tak dapat ambil kat sini. Jadi anda letak order untuk yang ini apabila
Di sini nanti, kenapa ABC kat situ? Okey, bila di sini nanti A, B dan C. Okey, bila di sini nanti anda nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. Siapa lukis ni? Faham? 3, 4 dan 5. Bila 3 kat sini, RSI dia membatalkan A punya divergence. Ini dekat time frame ini H4 tak ada. H1 punya divergence. Sini ada divergence. Ini maksud saya. H1. Ini ada divergence tak? Sini tak ada divergence. Menarik. Okey, tapi apa-apa hal pun, mungkin divergence kat time frame kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini 2. Dan 3 dia nanti, bacaan dia kena kurang daripada ini. Ini mungkin, ini kat kecil punya divergence. Jadi bacaan RSI dia kena bawah daripada ni. Masa tu baru dia letak limit order. Boleh? Masa tu baru anda letakkan limit order. Dalam keadaan ini anda akan gunakan ini sebagai konektor anda. Bukannya konektor yang besar. Bukannya ini. Bukannya ini. Ini bukan tempat dia sebenarnya. Konektor dia adalah benda ni. Itu tempat dia. Asalkan, tapi syarat dia, biarpun anda gunakan konektor besar, dia tak boleh melangkaui konektor kecil. Dia punya level invalidation ataupun dia bertukar struktur lain, tak boleh melangkaui yang besar punya 1618. Faham? So, kalau struktur ni melangkaui 1618, itu yang besar dia dah jadi lain. Itu cerita dia. Jadi di sini nanti kalau nak entry dia, anda kena buat 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 ni kena lebih daripada A punya RSI. Itu adalah untuk zigzag. Jenis yang kedua. Jenis yang kedua kita panggil sebagai flat. Ya, kalau anda perasan, saya dah ubah chart euro US dollar menjadi flat. Dalam yang besar, kita katakan struktur ini merupakan struktur flat. Sini adalah 3 lekuk, sini kita ada 3 lekuk, dan sini kita akan ada 5 lekuk. 3, 3 dan 5. Di mana? Dan di mana kita sedang menjangkakan terdapat 3 jenis untuk flat, ada 3 jenis. Yang pertama dikenali sebagai regular flat. Struktur flat adalah struktur 3, 3 dan 5. Di mana untuk kaki pertama kita kena jadikan dia sebagai 3 lekuk. Satu anda nampak untuk B yang dekat euro US dollar tadi, saya kena jadikan dia flat. Nampak tak Kimi benda ni? Saya kena jadikan ini pun sebagai flat. Sebab struktur ini adalah struktur 5 lekuk tau. Faham tak? Sama ada kiraan macam tu ataupun saya habiskan kat sini. Sebab jumlah-jumlah lekuk dia, kalau kita ambil ini sebagai low, jumlah kiraan dia adalah dalam 5, 9, 13. Somehow kita boleh jadikan dia sebagai struktur flat. Kalau setakat Elliott wave ni banyak benda lah kita boleh buat. Okey, struktur flat
itu yang 3 pertama ni ditandakan sebagai A. Struktur kedua, ini adalah untuk regular. Regular flat, B dia tidak melangkaui permulaan A. B, kalau ikut buku, B dia kena sampai 90%. Itu buku added wave. Daripada A, kalau kita ambil Fibo retracement, B kena sampai 90%. Yang saya punya sistem, saya katakan 85.4% dah cukup untuk kita katakan itu sebagai B. Yes, DXY pun kena tukar. Tapi struktur lah. Struktur. Boleh? Ya. Ini regular flat. Regular flat, C dia dibentuk oleh 5 struktur ataupun motif sequence, siri motif, di mana dia boleh berakhir kat mana-mana. Selagi dia tak, katalah ini adalah struktur motif sebelumnya dan ini adalah B, selagi dia berada di atas daripada permulaan struktur motif yang dibetulkan oleh korektif ni, ini tetap merupakan, kalau dia buat macam ni, tiba-tiba dia buat besar, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun tetap merupakan struktur flat. Selagi dia tak tembus. Kalau ini 1. Faham? Kalau sini ada 3 lekuk dan ini merupakan, kita jangka dia motif kat sini. Kalau kita nampak 3, dia tak tembus, lepas tu dia naik. Naik, terus naik, break. Kita kena jadikan struktur ni sebagai A, kalau dia tembus, tembus. Ini pula jadi flat, B. Itu benda lain. Kejap. Awal sangat saya cerita benda tu lah pula. Ini adalah regular flat. Yang kedua, ini regular. Di mana kaki B itu tak, B punya puncak tak melangkaui permulaan A. Itu regular. Dua jenis lain dikenali sebagai expanded. Expanded 1, 2, 3, 1, 2, 3. B dia boleh lebih daripada daripada 5 kat sini ataupun permulaan A. Itu B. Lepas tu turun 5 wave lagi. Ini expanded, di mana yang C ni melangkaui A. Ini expanded. Dan yang jarang-jarang kita nampak, tapi nampaknya we might akan banyak melihat tu sekarang ni, yang dikenali sebagai running flat. Running flat 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, B dia melangkaui atas A. C dia tak sampai bawah A. Running flat ni jarang jadi sebenarnya. Dia tak sampai. Itu adalah running flat. Running flat. Dalam sistem saya, running flat kita tak trade. Simple. Tapi tahu rupa dia. Ini adalah 3 bentuk dia. Untuk flat. Dan yang ketiga, kita panggil sebagai triangle. Triangle ada banyak jenis. Sifat asas dia, triangle ni adalah struktur 3, 3, 3, 3 dan 3. Something yang unik kepada sistem saya, bila kita melihat triangle, penguncupan harga berlaku dekat price 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Penguncupan berlaku dalam price. Pada masa yang sama, indikator momentum juga hendaklah wajib menguncup. Indikator juga menunjukkan triangle.
Kalau tiba-tiba kat indikator ada spike apa ke, itu bukan triangle. Boleh? Itu dan triangle tidak berlaku dalam lekuk 4. Ingat yang correction yang ini triangle tidak berlaku dalam lekuk 4 pula. Triangle tak berlaku dalam lekuk 2. Triangle tak berlaku dekat lekuk 2 ni. Kalau kita sedang menyangkakan correction yang ini 1, ini 2. Tiba-tiba buat triangle, itu bukan lekuk 2. Boleh? Kita kena habiskan dekat sini. Kalau saya continue tak habis WXY kan. Alang-alang. Okey, itu triangle. Triangle pun sama. Saya tak dagangkan triangle. Saya tak trade triangle. Triangle lazimnya kita ada tak sampai 100%, 76.2, 85.4. Kita nak TP dia tak sampai turun lagi. Sebab itu saya tak trade untuk triangle. Biarpun ada motif sequence dalam ni kan, ada motif sequence dalam-dalam kecil-kecil dia kan. Tapi ini lazimnya tak sampai. Faham kenapa saya tak trade triangle dah? Price menguncup. Menguncup tu maksudnya dia tak, ini satu panjang, turun, naik balik, menguncup tu maksudnya dia tak sampai 100%. Itu yang dimaksudkan menguncup. Sebab itu dia makin kecil-kecil. Panjang yang ini, ini tak sampai. Faham? Sebab itu saya tak trade triangle dalam triangle. Atas sell, bawah buy, itu tak. Okey, triangle adalah struktur 3-3-3. Maksud dalam ni ada ABC, 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 ABC dan ini lekuk 4 ataupun lekuk B ataupun lekuk C. Triangle tak boleh dalam lekuk pembetulan. Triangle tak boleh berlaku dalam lekuk pertama. Dalam A ataupun W di sini, ini tak boleh triangle. Sama juga. Triangle dua tempat tak boleh wujud bila berlaku correction. Dekat yang pertama penurunan dan yang kedua apabila berlaku motif. Samalah penurunan yang pertama dalam satu structure. Itu tak boleh triangle. Structure time frame kecil. Yes and no. Yes and no. Okey? Ada soalan tak setakat ini? Kita habiskan yang simple structure dulu. Yang semalam tu nanti saya kongsikan ni. Yang ini nanti saya kongsikan. Yang sequence structure. Ni bab 2 dia. Jadi untuk simple structure zigzag ni, C kita boleh anggarkan kat mana? Bila kita ambil A kepada permulaan A, B kepada hujung A dan B, C dijangka habis di antara 100 ke 161.8 A of C. A of B. Tarik Fibo ni dah. Tu tempat C. Flat kita tak tahu habis kat mana. Tak dapat nak trade. Triangle lagilah price menguncup. Masalahnya ramai cuma tengok ni nak naik. Tapi anda kena fikirkan dia naik had mana. Saya sentiasa berfikir bersudut risk and reward. Kita ambil bila trade dalam triangle, memang ada sistem yang menggunakan triangle. Tapi benda yang pertama anda tengok risk reward dalam any system. Kalau sistem tu tak nyatakan dengan jelas mengenai kaedah meletakkan stop loss dan TP, ultimately hujung cerita dia semua tahu apa cerita. Semua tahu. Anda ceritalah macam mana hebat dia memang naik. Memang naik 1 pip je. 100 kali.
2 kali kena stop loss, semua orang left group daripada Telegram. Sebab apa? Semua hilang. Sebab tak dinyatakan kaedah jelas untuk masuk dan keluar pasaran. Faham? Itu lazim, itu banyak sangat cerita biasa. Jadi kita nyatakan jelas, sekiranya kita enter dekat sini lebih daripada 1618, kita kena stop loss. Stoplah trading kat situ. Kenalah stop loss. Nak buat macam mana? Kita silap. Tak ada sistem 100%. Sebab itu kita tak dapat nak berdagang flat disebabkan tak dapat jelas kat mana kaki C ni habis. Regular dia boleh habis kat mana-mana. Sama macam running ke, macam expanded ke. Dia boleh bawah A, atas daripada A. Kita tak tahu. Untuk expanded memang lebih. Selagi atas daripada A, jauh tu. Kita tarik Fibo ni lebih 1618. Tapi dia dekat-dekat ni, lepas tu naik balik. Dah lebih 1618. Kita tak jelas. Okey. Dan C, kita tak tahu habis kat mana. Jadi kita tak dapat nak letak order dekat situ. Stop loss pun tak dapat nak letakkan dengan clear. Untuk triangle. Triangle kita ada penguncupan. Kalau dalam-dalam ni, kita nak letak TP tak dapat risk reward yang cantik. Sebab itu kita tak trade untuk triangle. Jadi dua ni kita tak trade. Dalam simple structure, cuma zigzag yang kita trade. Kalau dahulunya favorite setup saya adalah untuk regular tau, tapi saya tak dapat. Sekarang ni dia punya expectancy jatuh teruk. Sebab itu saya tak kongsikan untuk regular. Dulu yes. Tak tahu kenapa ada perubahan structure market. Boleh? Sekejap. Satu lagi soalan, kalau ada soalan. Ingat, untuk letak entry, bila berlaku incomplete sequence dan kita nampak korektif dalam zigzag, syarat dua dia adalah, yang pertama, price dah melangkaui A. Itu yang pertama. Yang kedua, RSI 3 of C melangkaui bacaan RSI 5 of A. Yang ini tadi. Dua syarat asas, baru letak order. Kalau 3 ni dah sampai 100%, macam mana nak masuk? Tunggu 4 complete, price jatuh balik, tarik Fibo. 3, 4 masuk 1, 2, 3.6, stop loss masih yang sama. Okey. Kita akan sambung topik ni pada esok hari. Nota-nota ni semua ada, download dekat Discord. Kita akan ceritakan mengenai double correction dan triple correction, insya-Allah pada esok ya. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, jangan ke mana-mana, kita berhentihat sekejap. Selepas ni kita akan ada Azmi bersama saya dan kita akan melihat kepada pergerakan semasa pasaran dan kita lihat kepada chart selepas ni. Application of semua ni dalam analisa pasaran selepas ni ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi